Assalamualaikum everyone. Hi, hello. So if you are new here, hi. So hari ini I bercadang untuk cakap pasal maths. Kepada sesiapa yang nak tengok video ni, tengoklah sampai habis. InsyaAllah saya akan bagi sedikit sebanyak ilmu dan manfaat kepada korang. So just start. Ada yang tanya kat saya macam mana cara nak minat maths. Untuk minat maths ni, korang kena cari sesuatu yang best dalam maths ni untuk korang minat. Contoh, korang boleh cari satu bab yang korang rasa fine sangat-sangat buat. Okey, contoh, saya rasa fine buat vektor. Dalam soalan SPM 2019, ada soalan vektor yang pasal tokong tu kot, kalau tak silap. Ada dalam paper 2, bahagian A kalau tak silap. Itu kalau tak silap lah, InsyaAllah tak silap. Itu berkaitan dengan vektor. InsyaAllah tak silap. Soalan dia sangatlah panjang. Okey, orang yang tak minat bab vektor, dia akan rasa, ya Allah, dah lah soalan panjang, aku tak minat bab vektor, dah lah soalan bahagian A memang kena jawab. Dia akan rasa susah tau nak buat. Saya minat bab vektor, soalan tu panjang, saya tak minat. Tapi disebabkan saya minat vektor, saya boleh jawab soalan tu dan saya rasa macam aku kena dapat juga jawapan ni, no matter what. Soalan MS yang panjang-panjang tu dia bagi hint. Hint yang dibagi tu, maklumat tu kita keluarkan, kita tulis segala nombor, lepas tu baca balik soalan tu, fahamkan ayat. Mula-mula masa buat latihan tu, biasakan buka korang kena ada macam untuk yang formula tu kan, yang time exam tu, pattern laminate. Time buat latihan tu, biasakan formula tu untuk letak dekat atas meja dan biasakan untuk rujuk formula. Jangan macam okey, aku dah tahu dah nak guna formula apa. Okey, aku dah tahu dah formula ni apa je yang kena ada dalam formula ni. Walau bagaimanapun, kita ni hanya manusia biasa. Jadi, untuk elakkan kecuaian berlaku, elok rujuklah formula. Masa saya awal-awal belajar, mula-mula tu saya memang sangat-sangat susah untuk masuk dalam otak. No. Saya tak boleh terima apa yang cikgu ajar. Memang otak menolak apa yang saya belajar masa tu. Apa yang saya buat, saya try buat soalan yang paling senang. Sebelum nak start belajar tu kan, make sure korang cari suasana yang tenang, yang tak ada gangguan. And then, bila korang belajar atas meja tu kan, okay, korang buka homework yang korang nak buat tu kan. Ni homework, and then ni buku, and then ni calculator. And then dekat sini prepare macam pemandang, baris, alat-alat tulis macam tu lah. Ataupun kertas kosong untuk korang satu content. And then second, korang tarik nafas, kosongkan fikiran dulu sebelum belajar. Dan jangan belajar time korang rasa ngantuk, lemau, malas. Jangan. Kalau rasa macam tu, tolong tidur kejap dan then bangun balik. And then cuci muka, tampar muka, minum air ke, makan dulu. And then baru belajar. Lepas tu, mindsetkan diri, okay, aku kena habiskan bab ni. Aku boleh buat, aku yakin aku boleh buat. Cakap yang positive vibes, cakap yang benda-benda elok supaya otak kita ni tak adalah selalu terpengaruh dengan kata-kata orang yang maths ni susah atau tak best dan sebagainya. Yang Muslim, start baca doa belajar. Pastikan sebelum baca doa belajar tu, selitkan doa mak ayah dulu. Kalau korang jenis yang mudah untuk macam stop belajar, macam belajar 5 minit je dah, korang boleh install apps Study Bunny. Apps tu dia macam untuk teman kita belajar lah. So kita boleh set, kita nak belajar dalam 25 minit. And then Study Bunny akan teman kita. Kita belajar, dia belajar. So bila kita nampak orang depan kita belajar, mesti kita rasa nak belajar kan. Even though dia bukan orang, tapi dia comel, dia macam dia pun belajar. So kita kena belajar juga. Lepas tu korang boleh set lah macam nak rehat 5 minit ke 10 minit and then sambung balik. And then bila tak tahu sangat macam mana nak buat, buka buku rujukan, cari soalan yang lebih kurang macam tu. Korang tengoklah dia guna formula apa. Kalau ada formula, korang catat formula apa yang kena guna. Kalau tak ada formula, korang tengok macam dia guna cara apa. Lepas tu slow-slow kita try buat sendiri. Kita try ingat balik macam mana soalan ni nak buat, cara dia macam mana. Lepas tu cari lagi soalan yang lebih kurang. Tengok korang boleh tak buat soalan macam tu. Kalau tak boleh, just ulang balik and then buatlah sampai korang boleh. Sampai at least korang boleh ingat macam mana cara nak buat. Dan untuk yang susah untuk lulus, konsistenkan buat soalan yang senang sebab basic perlu kukuh. Once rasa macam soalan ni susah gila, korang stop belajar dulu.
ambil udara, minum air, bagi oksigen masuk dalam otak. And korang boleh tengok gambar mak ayah ke supaya korang lebih termotivasi. Korang boleh tulis dekat satu kertas kata-kata mak ayah korang yang buatkan korang termotivasi. Bila buat AdMaths ni kan, kalau kita dapat jawapan, of course dia macam such a big achievement. Kalau korang dah rasa, mesti korang macam kita happy dapat jawapan. Dan korang jangan stop sampai situ je. Kena teruskan buat. Konsistenkan diri. Jangan macam korang dah dapat jawapan kan? Oh, okay, dah dapat jawapan, dah tutup buku tidur. No, jangan macam tu. Teruskan buat, teruskan. Sebab korang tengah bersemangat tau dah dapat jawapan. Time belajar, of course dalam semua subjek, terutama subjek yang susah, kita kena buka hati untuk terima yang kita tengah belajar subjek tu. Walau sesusah mana pun, semua orang boleh berjaya kalau ada usaha. Apa yang penting kerja sama. Apa yang penting kerja sama. Kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Bila saya dapat G untuk AdMaths tu, saya tak anggap pun yang saya gagal untuk belajar AdMaths. Jangan macam selalu terpengaruh dengan orang cakap macam Tak payah ambil AdMaths. AdMaths tu kan susah. Kenapa kau nak ambil? kadang-kadang orang yang tak ambil AdMaths tapi dia cakap AdMaths susah. Itu sebab dia dah dengar daripada mulut orang yang bagi negative vibes. Selalulah cakap dekat diri sendiri yang AdMaths ni senang. Selalu tanam semangat dalam diri untuk buat AdMaths. Jangan mudah terpengaruh. Kalau korang tengah macam malas-malas kan nak belajar, korang fikirlah pasal parents korang yang dah Bayarkan hiburan, belikan buku, belikan baju sekolah, beg sekolah, apa semua. Belanja korang makan, bagi duit belanja, buang tenaga, minyak untuk hantar korang pergi sekolah, untuk ambil korang daripada sekolah, untuk hantar pergi tuition, untuk masak untuk korang, time korang berlapar, time study, basuhkan baju sekolah korang, and semua tu lah. korang kenalah buat sesuatu untuk balas balik jasa diorang. Even korang dapat keputusan yang cemerlang tu, diorang dah sangat-sangat gembira tau. Walaupun itu satu tekanan, tapi korang kena jadikan belajar ni sebagai satu pengalaman. Tak semua orang yang tak berjaya sekarang, dia tak akan berjaya dekat masa depan. Rezeki orang ni lain-lain. Kita tak boleh harap yang semua rezeki datang dekat kita. Allah dah bahagi-bahagikan rezeki setiap orang. And then masa dalam kelas, please fokus sebab time tu cikgu akan ajar daripada basic, sangat-sangat basic. Jadi, untuk korang faham, kuasai AdMaths ni, korang kena tahu basic. Dah tahu basic, naik sikit. Basic tu sangat-sangat penting untuk korang jawab soalan KIPA. Okay, cara untuk paksa diri untuk study AdMaths. Korang buatlah study group. Cari kawan-kawan yang memang pandai AdMaths ataupun tengok YouTube. YouTube dah banyak sangat ada video untuk setiap bab. Dia explain macam mana nak buat soalan ni. Dengan search je. Homework ni lah salah satu cara untuk korang study sebenarnya. So, jangan lupa buat homework. Homework tu sangat-sangat penting. Student suka sangat tangguhkan homework, tapi benda tu tak elok sebab nanti tiba-tiba cikgu bagi homework baru kan. Lepas tu cikgu nak esok. Lepas tu homework yang dari minggu lepas pun tak buat. Lepas tu cikgu nak juga homework yang cikgu baru bagi. So of course korang akan rushing. Lepas tu korang rushing, korang nak buat sampai siap, kena stay up malam-malam, tak cukup tidur. Lepas tu esok dalam kelas tak fokus. Bila tak fokus, korang tak akan dapat catch up apa yang korang belajar dalam kelas. Lepas tu bila tak dapat catch up, korang tak akan faham apa yang korang belajar dalam kelas. Korang macam sisi datang sekolah. Jadi please homework, tolong try untuk buat sendiri. Tolong jangan procrastinate. And then cikgu tuition saya ada advisekan untuk fokuskan untuk 9 bab ni. Untuk pelajar yang nak lulus, cikgu tu cakap bab-babnya simple janjang, nombor indeks, vektor, graf geometri. Graf geometri ni macam yang ada graf senyum, yang ada 3 jenis tu kan. Kalau nak lukis graf tu korang kena tahu. And then taburan kebarang kalian, geometri koordinat, hukum linear, penyelesaian segitiga dan graf trigonometri. Untuk sesiapa yang mungkin yang tak pernah lulus dalam AdMaths, korang boleh fokuskan dulu bab ni. Mana nak dapat soalan yang senang? Saya guna buku Viper. Buku tu kebanyakannya soalan yang sangat-sangat pendek yang kita mudah faham. Dan dia ada jalan kira. Jalan kira ni sangat penting supaya kita boleh tahu macam mana nak dapat jawapan untuk soalan. Dan untuk preparation sebelum malam sebelum exam tu kan, ingat balik formula yang tak ada dalam list formula dengan korang buatlah latihan untuk 9 bab. Saya doakan semua yang tengok video ni berjaya untuk skor A+ untuk SPM tahun depan kan. Dan jangan lupa untuk sentiasa berdoa. I hope video ni berguna untuk korang. Thank you so much for watching. Bye.
Assalamualaikum.